Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk hari ini kita akan resume balik kita punya pembelajaran terhadap bab 5 iaitu bab genetik. So, saya rasa last class yang kita pernah lalui sebelum ni, saya ada membicarakan tentang konsep pembahagian sel. Okay? So, dalam konteks genetik ini, okay? Dia basically permulaannya adalah terhadap pembahagian sel. Okay, so sebelum kita masuk tentang pembahagian sel, sebelum kita refresh pada tentang pembahagian sel, kita tengok balik tentang apa ni term-term yang selalu digunakan dalam konteks genetik. Okay, so bila kita kata tentang genetik ini, dia merujuk kepada pewarisan. Okay, so daripada kita punya ayah, kita punya mak, okay, diwariskan mereka punya maklumat genetik mereka kepada kita. Okay, so apa sahaja yang mereka ada secara fizikal, contohnya mungkin daripada segi warna mata, jenis rambut, okay, warna kulit, alright, ataupun apa sahaja pewarisan, semuanya daripada mak ataupun ayah kita akan sampai kepada kita, dan seterusnya bila kita nanti berkahwin, anak kita pun akan mewarisi kita punya maklumat genetik dan juga maklumat genetik daripada ayah kita, atuk kita, moyang kita, dan sampailah kepada manusia yang pertama. Okey, so ini tentang pewarisan maklumat genetik. Okey, so apa yang berlaku ialah dalam konteks genetik ini, kalau kamu ingat balik masa form 1, kita ada learn tentang sel. Okey, so dalam sel ni ada banyak bahagian. Okey, so bahagian sel yang membawa maklumat genetik ialah nukleus. Okey, so nukleus ialah bahagian sel yang membawa maklumat genetik kita. Okey, so dalam nukleus ini dia ada kromosom. Okey, so kromosom ini dia ibarat seperti satu struktur berbenang yang halus. Okey, yang terdiri daripada beberapa unit asas seperti asid nukleik dan juga protein. Okey, dan dia selalunya panjang dan berlingkar. So secara amnya memang kita takkan nampak kromosom ni. Okey, so pada asalnya kromosom ini dia adalah kromatin. Okey, so bila dia mula menebal, okey, dalam proses pembahagian sel dia akan bertukar menjadi kromosom. Okey, so kromosom dia terbentuk daripada dua kromatid. Okey, so dia ada tiga term: kromatin, KTIN, kromatid, TID, dan juga kromosom. Okey, so berbenang halus dipanggil sebagai kromatin. Okey, so kromatin akan mula menebal, dia akan menjadi kromatid, TID, dan dua kromatid bila bergabung dia akan menjadi kromosom, dan titik pergabungan dua kromatid, okey, untuk menghasilkan kromosom dipanggil sebagai sentromer. Okey, so dalam kromosom pula, bila kita ungkai kromosom, kita buka benang-benang dia, kita akan nampak satu struktur, okey, helix ganda 2 yang dipanggil sebagai DNA, deoksiribonukleik acid. Okey, so DNA terdiri daripada unit-unit asas seperti asid nukleik dan juga ataupun dipanggil sebagai nukleotida. Okey, dan setiap unit nukleotida ini dia akan bergabung dengan tiga komponen asas, iaitu gula deoksiribosa, okey, base bernitrogen, dan juga kumpulan fosfat. Okey, so ini dipanggil sebagai DNA. Dan setiap DNA, okey, dalam DNA, jika kita zoom DNA, okey, adanya segmen-segmen yang dipanggil sebagai gene. Okey, so gene ini ialah unit asas pewarisan, okey, yang akan menentukan ciri-ciri setiap individu. So warna mata kamu, warna kulit kamu, jenis rambut kamu, okey, kumpulan darah kamu yang kamu warisi pada mak dan juga ayah kamu, semuanya terkandung dalam gene. Okey, so gene terletak dalam bentuk ujuran segmen-segmen dalam DNA, dan DNA terdapat dalam kromosom, dan keseluruhan kromosom dalam struktur nukleus. Okey, so syarat ini jelaslah tentang term-term dalam genetik. Okey, so untuk organisma hidup, semuanya ada maklumat genetik, baik haiwan, baik manusia, dan juga tumbuh-tumbuhan. Okey, contohlah macam kita manusia. Okey, kita ada dua jenis sel, iaitu sel soma dan juga sel seks. Okay, so bila kita kata sel seks adalah sel seperti ovum dan juga sperma. Okey, sel soma ialah apa sahaja sel selain daripada dua sel tadilah.
Okey. So kita punya maklumat genetik kita ini selalunya dia akan wujud dalam satu susunan yang dipanggil sebagai karyotype. Okey. So mereka ni wujud dalam satu susunan yang dipanggil sebagai karyotype. Dan susunan ini bergantung kepada bentuk dan juga saiz bagi sesuatu kromosom tadi. Dan selalunya kromosom ini dia akan wujud dalam bentuk berpasangan. Okey. So pasangan kromosom ini dipanggil sebagai pasangan kromosom homolog. Okey. So untuk kita manusia, spesies manusia, kita ada sejumlah 46 kromosom. So kita ada 46 kromosom, okey, ataupun 23 pasang kromosom homolog. Okey, ingat satu pasang kromosom homolog dia ada 2 kromosom. Okey, so kita ada 46 bilangan kromosom ataupun 23 pasangan kromosom homolog. Okey, so ini yang akan menentukan kita punya ciri-ciri fizikal kita dan juga kita punya jantina ataupun seks kita. Okey, so ini tentang asas tentang kromosom. Okey, so bagaimanakah kita punya sel ni membahagi? Okey, so setiap hari, contoh kita ambil sel autosom ataupun sel soma, paling mudah sel kulit. Okey, sel kulit kita ni dia bukannya sama. Okey, sel kulit kita ada jangka hayatnya. Okey, sebab ingat kulit merupakan pelindungan yang paling luar. So dia akan terdedah kepada persekitaran yang agak volatile, yang agak berbahaya. So sel kulit kita dia akan sentiasa digantikan dengan sel-sel baru. Okay, so proses pergantian sel ini melibatkan pembahagian sel. Okay, sama juga dalam sel seks. Okay, nak menghasilkan sperma. Bagaimana kita punya testis? Okay, bagi lelaki, okay, boleh menghasilkan berjuta-juta sperma. Okay, dan bagaimana ovari wanita boleh menghasilkan sejumlah ovum. Okay, so semuanya ini melibatkan proses pembahagian sel. Okay, so dalam konteks pembahagian sel, okay, sebelum sel membahagi secara sempurna, pada peringkat pertama pembahagian sel, dia akan melibatkan proses pembahagian nukleus. Okay, so sebelum satu sel itu membahagi secara sempurna, okay, bahagian pertama yang akan mengalami proses pembahagian ialah bahagian nukleus. So ini yang akan melibatkan proses seperti mitosis dan juga meiosis. So bila kita kata tentang mitosis dan juga meiosis, ia melibatkan proses pembahagian sel terutamanya pada peringkat nukleus dahulu. Okey, kemudian baru dia akan beransur kepada pembahagian sel secara penuh. Okey. So bila kita katakan pembahagian mitosis, so hampir 99% sel, okey, terutamanya sel-sel soma membahagi secara mitosis. Okey. Meiosis dia special. Okey, sebab apa? Sebab meiosis dia melibatkan sel-sel seks. Okey. So mitosis dia adalah proses pembahagian sel yang melibatkan hampir kesemua sel-sel soma kecuali sel seks. Okey, manakala meiosis hanya melibatkan proses pembahagian pada sel seks seperti ovum dan juga sperma. Okey. So bila kita tengok pada proses pembahagian sel secara am, okey, mitosis ke meiosis ke, dia akan mengalami beberapa fasa. Okey, kalau kamu tengok buku teks kamu muka surat 80 hingga 81 ada gambar rajah tentang proses pembahagian sel. Okey, di mana secara amnya proses pembahagian sel ada beberapa fasa. Okey, yang pertama ialah profasa, yang kedua ialah metafasa, yang ketiga ialah anafasa, yang keempat ialah telofasa. Okey, dan asalnya ada 5. Yang kelima kita panggil sebagai cytokinesis. Okey. So untuk tengok pada fasa-fasa ini, kita ambil dulu proses mitosis, yang paling mudah mitosis. Okey. So apakah beza antara mitosis dan juga meiosis? Okey, mitosis ini dia merupakan proses pembahagian sel yang berlaku pada sel soma. Okey, itu pertamalah. Manakala proses meiosis pada sel seks. Yang kedua ialah proses mitosis ini dia hanya melibatkan satu sahaja peringkat pembahagian sel. Okey, manakala meiosis dia melibatkan dua peringkat pembahagian sel. Okey, so perbezaan yang ketiga pula ialah
di pengakhiran mitosis, okey, proses ini akan menghasilkan 2 sel anak. Okey. Bagi meiosis, pada pengakhiran pembahagian secara meiosis, dia akan menghasilkan 4 sel anak. Okey, 4 sel anak. Okey. Perbandingan yang seterusnya ialah dalam proses mitosis ini pula, okey, jumlah, okey, ataupun bilangan kromosom sel anak adalah sama dengan jumlah ataupun bilangan kromosom sel induk bagi mitosis. Untuk meiosis, jumlah ataupun bilangan kromosom bagi setiap sel anak adalah separuh daripada jumlah ataupun bilangan kromosom sel induk. Itu ialah meiosis. So, ini adalah antara perbandingan antara mitosis dan juga meiosis. Okey, so kembali kepada proses-proses dalam pembahagian sel. Okey, untuk mitosis dia akan bermula dengan profasa. Okey, sebelum satu pembahagian sel berlaku, okey, dia akan bermula pada peringkat nukleus. Okey, so nukleus pun ada dia punya dinding nukleus dia sendiri, maksudnya membran nukleus dia. Okey, apa yang berlaku pada peringkat profasa ini? Pertama ialah kita akan dapati dinding nukleus akan mula terurai. Okey, dia akan mula terbuka. Okey. Dan apa sahaja dalam nukleus tadi, iaitu kromatin, dia akan mula menebal. Okey, kromatin akan mula menebal untuk menghasilkan kromatik dan seterusnya akan bergabung menghasilkan kromosom. Okey, so kromosom ini akan mula lagi memendek dan juga menebal. So bila mereka mula memendek dan juga menebal, lama kelamaan kita boleh nampak struktur kromosom di bawah mikroskop. Okey. So, pada masa yang sama juga, apa yang berlaku ialah satu struktur dipanggil sebagai sentriol akan wujud. Okay? So, bila sentriol wujud, berarti proses pembahagian sel akan berlaku. Sentriol hanya akan wujud pada proses pembahagian sel sahaja. Okay? Dan daripada sentriol ini, dia akan menghasilkan satu struktur berbenang dipanggil sebagai gentian gelendung. Okay? So, ini ialah peringkat pertama bagi mitosis, iaitu profasa. Okay, kemudian dia akan beralih kepada peringkat kedua ataupun fasa kedua, iaitu metafasa. Okay, pada fasa yang kedua ini, iaitu metafasa, apa yang kita akan dapati ialah kromosom-kromosom ini dia akan mula tersusun. Okay, dia akan mula tersusun di satu garisan dipanggil sebagai garisan khatulistiwa. Okay, ataupun satah khatulistiwa. So, kromosom akan tersusun pada satah khatulistiwa. Okay, dan pada masa yang sama juga sentriol ini dia akan pergi ke arah kutub yang berbeza. Okey, so ada dua sentriol, dia akan pergi ke arah kutub yang berbeza. Okey, so ini ialah pada peringkat metafasa. Okey, so di perakhiran proses metafasa, kromosom akan tersusun pada satah khatulistiwa, sentriol akan mula bergerak ke kutub masing-masing dan gentian gelendung yang terhasil tadi akan mula melekat pada sentromere bagi setiap kromosom. Okey, kemudian dia akan berpindah kepada peringkat anafasa. Okey, pada peringkat anafasa, apa yang berlaku ialah gentian gelendung tadi dia akan mengecut. Okey, so bila dia mengecut, dia akan menarik. Okey, dia akan menarik dan memisahkan pasangan kromatik ini ke arah kutub yang berlawanan. Gitu. Okey. So ini adalah proses ataupun yang berlaku pada fasa ana. Okey, anafasa. Okey. Dan seterusnya pada peringkat telofasa. Okey. Pada peringkat telofasa, setelah pasangan kromatik tadi ditarik oleh gentian gelendung ke arah kutub yang berlawanan, okey, apa yang berlaku pada peringkat telofasa ini ialah kamu akan dapati membran nukleus yang pada asalnya dah hilang akan mula terbentuk semula. Okey. So inilah pada peringkat telofasa. Dan peringkat kelima yang mungkin tak dalam buku kamu, iaitu cytokinesis, ialah proses yang di mana berlakunya pembahagian cytoplasma. Okey. So setelah nukleus telah membahagi dengan lengkap, okey, untuk menghasilkan dua sel anak, okey, pada peringkat itu jugalah berlakunya cytokinesis di mana cytoplasma akan mula membahagi untuk menghasilkan dua sel anak di pengakhiran mitosis. Okey, yang mengandungi maklumat genetik yang sama dengan sel induk tadi dan mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan sel induk tadi.
Okey, so ini ialah mitosis. Okey. So, untuk meiosis. Okey. So, bila kita tengok meiosis, fasanya sama juga, bermula pada profasa sampai kepada telofasa, tetapi dia ada dua peringkat pembahagian sel. So, pada peringkat pertama dia akan pecah kepada profasa 1 sehinggalah kepada telofasa 1. Okey. So, pada peringkat profasa 1 sampai telofasa 1, dia sama dengan mitosis. Okey, cumanya perbezaan yang kamu akan nampak ialah pada profasa 1. Okey, profasa 1 ini, okey, dia ada beberapa perbezaan jika dibandingkan dengan mitosis. Okey. So, pada peringkat pembahagian pertama dalam meiosis, okey, daripada profasa 1, okey, sama juga apa yang berlaku ialah membran nukleus akan mula hilang, sentriol akan mula terbentuk, okey, gelendong akan mula terbentuk, okey. Tetapi dalam profasa 1, kita akan dapati kromosom akan bersama-sama dengan pasangan homolog dia. Okey, so pasangan kromosom homolog, okey, yang akan tergabung, okey, yang akan bersama dalam profasa 1. Okey, dan pada peringkat ini akan ada satu proses yang unik yang dipanggil sebagai pindah silang kromatik. Okey, pindah silang kromatik, di mana kromatik daripada pasangan kromosom homolog ini dia akan mula bersentuh dan akan mengalami proses pindah silang kromatik, dan dalam proses ini apa yang berlaku ialah maklumat genetik akan bertukar. Okey, so akan ada berlakunya perpindahan maklumat genetik dalam proses pindah silang kromatik. Okey, so ini sangat-sangat penting terutama untuk sel seks dan juga untuk menghasilkan variasi. Okey, so ini yang akan berlaku, iaitu proses pindah silang kromatik yang berfungsi untuk pertukaran maklumat genetik antara kromosom homolognya. Okey, dan pada metafasa 1 juga, okey, apa yang berlaku ialah pasangan kromosom homolog akan tersusun pada satah khatulistiwa. Ingat, tadi pada mitosis, kromosom akan tersusun pada satah khatulistiwa. Dalam proses meiosis, terutamanya pada metafasa 1, pasangan kromosom homolog yang akan tersusun pada satah khatulistiwa. Okey, dan kena ingat apa yang berlaku ialah dalam proses ini, setelah berlakunya pindah silang kromatik, hasil daripada perpindahan maklumat genetik tadi akan dibawa, okey, akan dibawa sampailah kepada peringkat terakhir meiosis. Okey, sebab tu dalam buku kamu akan dapati dalam pasangan kromosom homolog itu, okey, dekat satu kromatik tu ada yang warna ungu, okey, dan satu kromatik lagi dia punya pasangan dia ada yang pertukaran kromosom yang warna putih. Okey, so itu menunjukkan berlakunya perpindahan maklumat genetik selepas berlakunya pindah silang kromatik pada peringkat profasa 1. Okey, dan kemudian pada anafasa 1 pula, the same thing happen, gentang gelendong akan mengecut dan memisahkan pasangan kromosom homolog. Okey, tadi pada mitosis, anafasa dia memisahkan pasangan kromatik. Okey, tapi dalam anafasa 1, apa yang berlaku ialah gentian gelendong akan mengecut dan akan menarik dan memisahkan pasangan kromosom homolog ke arah kutub yang berlawanan. Okey, dan di perakhiran telofasa 1, the same thing happen, membran nukleus akan terbentuk semula dan berlakunya cytokinesis. Okey, so pada perakhiran meiosis 1, dia akan menghasilkan 2 sel anak. Okey, dan overall meiosis 1 pula apa yang berlakunya proses pindah silang kromatik. Okey, dan pasangan kromosom homolog berpisah. Okey, so sel-sel anak pada peringkat meiosis 1 ini, maklumat genetik mereka dah tak sama. Okey, tadi kita kata mitosis daripada maklumat genetik sel anak adalah sama dengan maklumat genetik sel induk. Tapi bila melibatkan meiosis, maklumat genetik sel anak tidak sama dengan maklumat genetik sel induk. Sebab apa? Sebab adanya proses pindah silang kromatik yang melibatkan pertukaran maklumat genetik. Okey, dan bila masuk kepada meiosis 2,
Okey, peringkat pembahagian meiosis yang kedua, kita akan bermula daripada sama juga profasa 2 sampailah kepada telofasa 2. So dalam konteks pembahagian meiosis 2, okey, pembahagiannya sangat hampir ataupun sama juga dengan macam mitosis. Okey, di mana kromosom akan tersusun pada satu khatulistiwa dan pasangan kromatit akan berpisah dan sebagainya. Tapi pada pengakhiran meiosis 2, 4 sel anak akan terhasil. Okey. So 4 sel anak akan terhasil dan setiap sel anak ini mengandungi maklumat genetik yang berbeza. Okey. Dan apa yang kamu akan nampak secara ketara dalam pengakhiran meiosis, jumlah ataupun bilangan kromosom dalam sel anak adalah separuh daripada sel induk. Okey, kalau kamu tengok buku kamu kat situ pada peringkat profasa 1 bermulanya ada 4 kromosom. Okey, tapi di pengakhiran, okey, pada selepas tamatnya telofasa 2, okey, dalam 4 sel anak, setiap sel anak ini hanya ada 2 sahaja kromosom. Okey, so dia mempunyai bilangan kromosom yang separuh daripada sel induk. Kenapa separuh? Nanti kita akan bincangkan. Okey, so ini tentang pembahagian sel secara mitosis dan juga meiosis. Okey, so benda ini mungkin mengambil masa sikit untuk kamu nak faham. Okey, tapi kamu kena rajinkan membaca dan juga saya galakkan nanti untuk kamu melukis. Okey, so selepas tamat saya tentang bab 5 ni, saya akan minta kamu untuk buat sama juga peta minda. Okey, dan mungkin akan ada satu lagi tugasan di mana saya nak kamu khasnya menggunakan kertas A4. Okey, depan tu lukiskan tentang mitosis dan belakangnya meiosis 1 dan juga meiosis 2. Okey, dengan melukis dan menulis kamu akan lebih ingat dan lebih faham. Okey, so ini tentang proses ataupun proses pembahagian sel. So pembahagian sel bermulanya pada pembahagian nukleus dan setelah habisnya pembahagian nukleus baru dia akan mengalami cytokinesis iaitu pembahagian cytoplasma. Okey, so ini tentang pembahagian sel secara mitosis dan juga meiosis. Okey, so harap ada fahamlah ataupun mungkin ada kefahaman walaupun sedikit, tapi adalah kefahaman tentang proses pembahagian sel. Sebab ini adalah asas kepada genetik. Okey, bagaimana genetik kita diturunkan daripada induk kita sampailah kepada anak cucu kita ini, semuanya daripada proses-proses pembahagian sel, baik mitosis maupun meiosis. Okey, inilah yang akan menyebabkan ataupun memastikan kemandirian ataupun kelangsungan spesies kita. Alright. So, apakah orang kata persamaan? Okay, kalau kita tengok perbandingan lah antara mitosis dan juga meiosis secara amnya. Okay, so kalau segi persamaan, mitosis dan juga meiosis ini dia melibatkan replikasi DNA. So basically DNA akan mengalami replikasi, dia akan bertambah dan akan dibahagikan. Okay, dan kedua-duanya merupakan salah satu proses pembahagian sel. Okay, so apa perbezaannya saya telah pun mentionkan tadilah, dan kamu boleh rujuk semula di dalam buku ini muka surat 82. Okay, so banyak ataupun adanya kepentingannya. Okay, contohnya mitosis. Saya kata tadi mitosis untuk apa? Untuk menggantikan sel-sel lama. Contohnya apa tadi? Sel kulit. Okay, sel darah merah kita yang akan mati setiap 120 hari, dia akan digantikan dengan sel darah merah yang baru. Okay, sel darah putih kita pun akan mati juga, so dia akan digantikan sel darah putih yang baru dan sebagainya. Okay, bila kita terluka, okay, bagaimanakah kita terluka dan kita pernafasan, darah akan berhenti. Okay, dah tiba-tiba dalam masa beberapa hari kita tengok luka tadi akan mula ada parut dan akhirnya dia akan mula okey. Okey, sebab apa? Berlakunya proses mitosis di mana sel-sel tadi yang tercedera akan mula membahagi untuk menutup defek tadi. Okey, so ini sangat-sangat penting. Sama juga macam apa? Pertumbuhan kita membesar pada hari ke hari, mula meninggi dan sebagainya. Semuanya disebabkan oleh proses pembahagian secara mitosis. Okey, kita tengok tumbuh-tumbuhan, okey, daripada biji benih sampailah menjadi satu pokok yang besar. Semuanya melibatkan proses pembahagian secara mitosis. Okey, untuk meiosis satu saja. Okey, dia punya fungsi adalah untuk menghasilkan gamet. Okey, bagi apa? Bagi tujuan pembiakan. Okey, so itu adalah kepentingan proses pembahagian secara mitosis dan juga meiosis. Okey, so pada
next class saya akan bicarakan tentang pewarisan. Okey. So dalam konteks ataupun kelas hari ini, sila fahamkan tentang asas genetik dan juga proses pembahagian sel. Okey. So akan ada latihan yang saya akan bagikan macam biasa secara online. Okey, link saya akan sertakan dalam tugasan ini. So sila buat. Okey. Dan pada pengakhiran bab 5 nanti saya akan minta kamu untuk buat nota perterminal lah, insya-Allah. Okey. Tapi kena rajin-rajinkanlah melukis, melabel dan juga membuat catatan penerangan pada setiap fasa dalam proses pembahagian sel mitosis dan juga meiosis. Okey, so kamu juga boleh research, okey, Google ataupun buka YouTube, type mitosis, meiosis, banyak video-video di YouTube yang akan menerangkan ataupun memberikan gambaran tentang proses pembahagian secara mitosis dan juga meiosis tadi. Okey. So jika tak faham, jangan risau, kamu boleh confer dengan saya secara personal. Kita akan cuba yang terbaik untuk memberikan kefahaman kepada kamu. Okey. So sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan mendatang. Okey. Rajin-rajin kat rumah. Okey, tolong mak ayah kat rumah tu kalau ada apa-apa nak kena tolong ke apa, kemas ke masak ke apa semua tu. Okey. Buat yang terbaik. Okey, dalam situasi ini kita buat yang terbaik sebagaimana yang kita mampu. Okey. Tak kisahlah sama ada exam tunda ke apa semua tu, tapi kita belajar. Okey, boleh main, cuma kena pandai bagikan masa. Okey, masa untuk main, masa untuk belajar dan sebagainya. Okey, inilah masa untuk kamu untuk belajar bagaimana hendak membahagikan masa di rumah. Baru tak bosan. Okey, semoga tabah menghadapi PKP. Okey, dan bersyukurlah sebab apa? Sebab kamu bersama dengan keluarga. Okey, saya dekat Mahat seorang je. Alright. So selamat menempuh PKP ini, dan kita doakan semoga wabak COVID-19 ini akan berakhir dengan segera. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.